Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Baik. Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ustaz apa? Alhamdulillah sihat. Ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Boleh mula dah kita? 100 kerusi dah? Bolehlah Tuan Guru. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. صلى عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الأكرمين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pada malam ini kita dipertemukan sekian kalinya. Moga-moga pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita dibukakan pintu hati, dikurniakan taufik dan hidayah, dapat menerima ilmu yang kita akan bicarakan pada malam ini insya-Allah. Moga-moga terang hati, moga-moga cerdas akal fikiran kita, moga-moga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam ini, suara saya jelas? Jelas. Jelas? Paling jelas Ustaz. Jelas, Kuantan jelas? Kuantan jelas. Alhamdulillah. Pekan jelas di tempat-tempat lain? Rawang jelas. Rawang jelas. Tempat-tempat lain? Tak ada dah? Alhamdulillah. Apa nama ni, jelas semuanya di tempat dan di lokasi masing-masing. Berkemungkinan apa nama ni, internet bagus, cuaca bagus. Moga-moga kita berjalan terus ataupun boleh meneruskan, tidak ada gangguan ataupun tidak ada teknikal pada malam ini insya-Allah. Jadi kita menyambung pengajian kita, kitab Pelita Penuntut, muka surat 8, kitab Jawi. Kitab Ruminya muka surat berapa? Siapa yang buku Rumi? Muka surat berapa? 18. 18. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maksud yang kita bincangkan pada 28 bulan 8 dulu. Malam yang lepas 28 bulan 8
dia menghuraikan. Jadi di dalam perkara-perkara yang kita bahaskan pada pertemuan ataupun pengajian kita yang lepas, bercerita kisah mesti niat di dalam menuntut ilmu. Sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Jadi pengarang kitab kita ni sebut setiap kali nak mengadap ilmu, khususnya di dalam kitab-kitab agama, di dalam kitab-kitab agama, pelajaran-pelajaran agama. Jadi ilmu yang berkait dengan surat khabar, ilmu yang berkait dengan telefon, itu tak payah. Yang dia nak sebutkan berkenaan dengan ilmu ataupun cakap dulunya mengaji ilmu ataupun mengaji kitab ataupun membaca kitab. Sebenarnya niat kita menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Sebabnya kita menuntut ilmu ni kerana nak mendapat keredaan Allah, nak bawa ke negeri akhirat, nak menghilangkan kejahilan diri, nak menghilangkan kejahilan orang lain, iaitu orang yang mengajar. Begitu juga nak menghidupkan agama, nak mengekalkan Islam. Jadi oleh kerana itu, semua perkara itu mestilah dengan ilmu. Hatta tidak diperakui zuhud ataupun taqwa, melainkan dengan ilmu. Maknanya kita zuhud, maknanya perkara-perkara yang di dalam kehidupan kita ni, kita bersederhana. Bersederhana, jangan membazir apa begitu begini. Berwaspada daripada godaan-godaan syaitan, berwaspada daripada kejahatan makhluk, berwaspada daripada sifat-sifat yang lahir dari jiwa kita, iaitu sifat-sifat mazmumah. Itu dikatakan kita zuhud. Bukan zuhud ada kereta jual kereta, ada rumah jual rumah, itu pandai namanya. Zuhud ni maknanya kita cakap mudahnya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Lepas itu pengajian yang sudah juga dia kata syair dia kata sebesar-besar kerosakan orang yang alim tidak beramal, dan terlebih besar juga kerosakan orang yang jahil berbuat amal. Orang yang alim tidak beramal, orang yang jahil beramal. Sebesar-besar kesilapan. Fitnah yang besar bagi orang yang alim, dan orang yang alim ni orang ramai mengikut karenah dia ataupun mengikut cara dia. Itu dia nak menyebutkan orang-orang yang berbuat alim dalam agama sedangkan dia tak reti. Itu maksud pada pengajian kita yang lepas. Jadi sambung pada malam ni. Maksud yang saya ceritakan tadi. Bermula yang jadi fasad rosak. Bermula yang jadi fasad iaitu rosak dan karut-karut itu ialah orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Bahaya. Maknanya orang alim, orang mengetahui. Sebab itu kita ni, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, kita belajar apabila sesuatu benda yang tak kena di dalam kita membuatnya. Bila kita belajar, kita tahu, maka yang tak betul itu kita tolak. Kita tolak daripada yang tak betul tu selama-lama. Contoh yang kita nak bawa hak dekat dengan kita. Contoh sembahyang, contoh beramal apa begitu begini. Kita tak betul di dalam perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang yang tahu bila mengaji bab azan, maka dia dapati tak betul. Akbar, mana ada baris panjang. Jadi bila dia dengar mengajar berkenaan dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia pindah selalu. Yang dia belajar, dia dapat. Itu orang yang mengetahui. Makna dia mengubah diri dia daripada
yang tak betul. Jadi kalau dia tak betul selama-lama, walaupun dia belajar buat yang asal juga, maka dia tu dipanggil karuk maruk dan pasak membinasakan dia. Contoh yang saya katakan tadi, azan. Azan ni budak kecil pun pandai azan, tetapi betul tak betul tak tahu lagi. Sebab itu di dalam kitab fiqh menerangkan kisah azan, bukan bahan-bahan saja. Jadi azan ni ada betul di dalam kitab fiqh, kitabul azan. Makna kitab pada menyatakan azan ataupun bang yang berkait dengan hukum hakamnya. Jangan buat pasal-pasal dia tu ibadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awak nak buat molek-molek betul azan tu. Tidak yang sebarangan, maknanya berdasarkan kepada ilmu. Jadi kalau kita tak reti, jangan dibuat. Mendatangkan dosa. Sebab itu zikir. Azan ni pun zikir. Dia tidak kategori kewajipan. Tetapi bila sesuatu perkara itu kita nak beramal, bila nak beramal, hendaklah dengan cara sahih. Bila dengan tak cara sahih, maka kita berdosa. Sebabnya membawa kepada lain makna. Membawa ke lain makna. Jadi kita beramal sepanjang masa di dalam keadaan yang tak betul. Jadi peri penting kita mengaji, peri penting kita belajar, walaupun kita beramal ibadat banyak tetapi tanpa ilmu tak menjadi. Tak menjadi. Jadi kita nak fokus beramal, lepas itu kita naklah berilmu ataupun tahu cara yang kita nak buat. Orang sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Tapi tak tahu ke sembahyang sunat benda. Tak tahu ke sembahyang sunat benda. Orang nak korban, kita nak buat korban. Tak tahu hakikat korban itu, tak tahu. Jadi kita sesat dalam cahaya, kita terpersona. Kawan tiap-tiap tahun korban. Tapi awak tak tahu kepala ekor korban. Tiap-tiap tahun korban masih lagi bergaduh. Maknanya kalau orang tak bagi ke awak daging banyak, awak bergaduh. Membebel. Maknanya 2 kilo ataupun 3 kilo. Lepas tu pula pengurusan pun tak betul juga. Jadi orang yang tidak ada ilmu yang berkaitan dengan kita nak buat amal ibadat. Jadi bab amal ibadat, bab hukum ni, dia kata maknanya sekiranya kita tidak mengetahui, jadi karut marut pasadun, iaitu merosakkan kita beramal dengan tidak ada ilmu. Beramal dengan ilmunya, mana dia dah tahu tapi tak masuk. Tuan-tuan sekalian, perkara yang berkenaan, sebab itu kita nak kabarkan, sebab itu dia suruh menuntut ilmu ataupun mengadap ilmu ini dengan niat. Dengan niat. Nombor 1 dengan niat, iaitu apa jua yang kita belajar dikira ibadat. Apa-apa yang belajar ibadat. Dapat tak dapat ibadat. Itu disuruh niat. Yang keduanya, bila kita berniat, ikhtiar kita untuk memahamkan sesuatu ilmu ataupun subjek yang kita pelajari. Makna fokus. Sebab itu saya kabarkan, selalu saya kabar. Maknanya niat ke masjid, ke surau. Oleh kerana ada ustaz mengajar, dengarlah. Bila azan je gelisah selalu. Bermakna dia ni kerugian. Dia ni kerugian. Maknanya nak fokus ke amal ibadat sedangkan awak tidak memahami sesuatu amal ibadat yang kita nak buat. Ada orang sembahyang sunat 4 rakaat 1 salah. Selok nak sembahyang sunat. Sebelum Zuhur, selepas Zuhur 4. Jadi 4 tu 2 rakaat. Niat tu sama, usolli fardhuz zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat.
Lepas tu usalli fardhu zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Makna buat dua-dua, 4. Lepas zuhur gitu juga. Dia ada muakkad, ada tak muakkad. Jadi jangan bedal 4 rakaat 1 salam tak mengaji. 4 rakaat 1 salam ni sembahyang tasbih dilakukan di siang hari. Kalau sembahyang tarawih 4 rakaat 1 salam, la yasihhu, tak sah. Makna kita nak buat, biarlah belajar betul-betul. Jangan main dalam YouTube. YouTube tu bercakap tu tau dalam mazhab mana apa begitu begini. Mazhab Hanafi, semayang dia, semayang sunat pun jadi wajib. Semayang witir wajib. Mazhab Hanafi. Jadi kita huru-hara di dalam beramal sebabnya kita tak memahami. Baca dalam internet, apa nama, tengok YouTube apa gitu gini, maka kita beramal terus di dalam keadaan sebabnya belajar tak nak. Belajar tak nak. Minat pergi ke surau, minat pergi ke masjid, baguslah. Tapi belajar tak nak. Jadi kita ni belajar online ni alhamdulillah 1000 rahmat. 1000 rahmat. Ada orang nak mengajar, lepas tu ada yang orang nak belajar. 1000 rahmat tuan-tuan. Kalau kita paneng, walaupun kita pergi masjid, pergi ke surau di rumah kita, paneng tidak dicurahkan nasihat-nasihat agama. Siapa nak nasihat? Dalam masjid surau tak boleh mengajar. Semayang bolehlah. Jadi paneng. Jadi oleh kerana itu kita bersungguh di dalam nak mencari ilmu. Kebetulan pula ada orang mengajar, kita ikutlah sepatah selida, dapat juga kita mendengar walaupun secara online. Jadi oleh kerana itu, makna peri pentingnya ilmu. Peri penting ilmu. Dengan bahawa ia orang alim mengerjakan akan pekerjaan yang menyalahi syarak. Seseorang yang alim, itu yang kedua pula. Makna orang yang mengetahui. Kita kata alim ni berbeza dengan kita sebersikit tahu ni. Makna orang alim, istilah orang alim ni, orang yang berilmu ni, dia ada adab-adab. Ada adab-adab. Jadi dalam kitab 17 perkara orang yang berilmu ni. 17 perkara. Dalam kitab Hidayatus Salikin, muka surat 314. Makna Hidayatus Salikin asalnya. Muka surat 314. Nombor 1, orang alim. Ringkas-ringkas. Maknanya, dia menanggung sesuatu, menerima untuk muridnya. Orang nak mengaji. Sebab itu kita pondok-pondok dulu menerima sebarang orang yang datang mengaji ke pondok dia. Kita ni mengaji, guru datang ke dalam rumah. Guru datang ke dalam rumah, style kita ni mengaji. Lepas itu guru datang ke masjid kita, ke surau kita. Guru datang ke masjid kita, ke surau kita. Di situ dah tak ada kehebatannya. Orang dulu guru datang ke balasah dia, anak murid datang ke tempat guru. Guru-guru dulu ada balasah dia, ada surau dia. Ada balasah dia, ada surau. Apa beza balasah dengan surau ni? Siapa tahu? Balasah dengan surau. Ada beza? Balasah kecil daripada surau. Kurang tepat. Siapa tahu? Balasah guru, rumah hubung. Balasah ni dengan surau berbeza. Balasah ni, tutup mic. Balasah ni berhubung rumah dengan guru. Rumah guru dengan balasah tu. Mana bersambung rumah guru dengan balasah. Mana guru datang ke balasah tu, dia dalam rumah dia. Tuan-tuan tak menengok rasa saya. Balasah, orang panggil balasah. Mana tok guru tak perlu ke tanah. Masuk aja maghrib,
lepas azan dia keluar daripada pintu dia. Itu dipanggil balas sah. Kalau surau ni terasing. Itu mana guru menerima anak muridnya. Mana orang mengaji, belajar, mengadap guru kita ni terbalik, guru ke masjid kita, ke surau kita, guru ke dalam rumah kita. Online ni ke dalam rumah kita. Online ni ke dalam rumah kita gurunya. Sebab itu kena mengamati betul. Bayangkanlah tuan-tuan, ustaz, guru kita datang ke masjid kita, datang ke surau kita, tiba-tiba kita balik. Nampak biadabnya. Orang nak bagi ilmu, kita balik. Kita balik. Saya tengok juga. Ada setengah tempat dia balik. Isyak dia datang pula. Maknanya kita pun menengok, saya menyiasat juga. Menyiasat semayang tak betul. Semayang pun tak betul. Rugilah. Saya ada juga dia semayang maghrib, lepas maghrib terus balik. Mungkin ada hal lah. Lepas itu nak kabarkan, saya tengok, dia ni hebat. Orang mengajar ni balik. Rupanya semayang pun tak betul. Banyak semayang. Lepas sunat, lepas sunat. Maknanya mengangkat takbir pun tak betul. Minta maaf cakapnya. Saya tengok. Jadi saya ke surau, ke masjid ni, bila saya mengajar, minta maaf cakapnya tuan-tuan, saya tengok gelagat-gelagat apa nama ni yang mengaji dengan saya. Saya tengok gelagat-gelagat. Saya nak tengok dia ni mengambil cakna ataupun tidak apa yang saya cakap. Contohnya, tahiyat saya kata telunjuk, angkat, bila bersebut illallah, lepas tu ibu jari hempit dengan telunjuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya cakap tak indah. Tak indah. Saya perhati tuan-tuan sekalian. Saya perhati. Sebab itulah di kalangan jemaah-jemaah pun, minta maaf cakapnya, kunut nazilah, tu imam baca, dia masbuk, dia baca juga. Dia baca. Sebenarnya kita kunut nazilah tu menumpang dia. Yang kita baca kunut subuh, tertinggal kunut subuh, apa nama ni, ataupun kita satu rakaat sempat dengan imam, kita baca dah kunut dengan imam. Lepas itu kita masbuk, sunat kita baca kunut juga. Sebabnya syariat semayang subuh ataupun sunnah semayang subuh itu baca kunut. Tapi kunut nazilah tidak disunatkan. Maknanya kita menambah kunut itu. Sebab dia semayang yang tak berkunut. Itu tak faham. Itu tak faham. Saya perhati, tengok. Makna sifat guru ni, dia akan menengok kepada anak murid dia. Tuan-tuan tak percaya, tanyalah guru-guru yang tuan-tuan rapat apa begitu-begitu. Dia akan menengok. Maksudnya pengajaran, proses pembelajaran tu, pembelajaran yang diterima ataupun tidak diterima. Kadang-kadang bila kita sebut begini, tak masuk dalam hati dia. Dia buat seperti lama, buat seperti asal. Maknanya saya berkhabar, dia ni berat, tak ada taufik dan hidayah. Apa yang saya cakap dia tak boleh terima. Dia buat seperti asal juga. Itu guru nombor pertama. Boleh rujuk dalam kitab Hidayatus Salikin, Darul Mu'arif, catakan Darul Mu'arif yang apa nama ni, kitab tebal. Kitab tebal kecil. Yang kedua apa nama ni, Luzumul Hilmi. Maknanya orang yang alim ni, bersifat alim ni, dia apa nama, lemah lembut di dalam menyampaikan proses pengajaran dia. Dalam proses pengajaran dia lemah lembut. Lepas itu dia nak membagi faham kepada muridnya. Itu sifat orang alim. Dia nak bagi faham. Kalau main menampar meja sama, tak menjadi. Penyudahnya anak murid mati lemah jantung. Ceramah tanpa meja, ceramah tanpa meja. Itulah di antara apa nama ni,
sifat orang alim. Sifat orang alim 17 perkara yang disebutkan di dalam kitab Hidayatus Salikin, muka surat 314, 315, 316, 317 di dalam kitab yang tebal tu. Di dalam kitab tebal, di macam-macam cetak percetakan berkenaan dengan kitab Hidayatus Salikin ni. Itu maknanya apa nama ni, pentingnya orang alim. Orang alim yang dia ni tak boleh menyalahi perkara syarak. Perkara syarak. Dalam hadis-hadis pula. Di dalam hadis-hadis pula menyebutkan tentang apa nama ni, orang alim ni. Tentang orang alim. Dia khabar dalam hadis, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Lihatlah, maknanya kita nak mengabarkan apa nama ni, hadis ni melihat kepada orang alim. Itu standard orang alim. Maknanya melihat kepada orang alim tu ibarat apa nama ni, ibadat setahun. Puasanya, lepas tu sembayangnya. Melihat muka orang alim. Itu kelebihan orang alim. Tetapi sekiranya orang alim yang tidak beramal dengan syarak pula, orang alim yang tidak beramal dengan syaraknya, maka dia ni setenak-tenak manusia. Orang alim berlaku. Orang alim berlaku setenak-tenaknya sekiranya dia menyalahi syarak. Orang alim ni orang berilmu, orang alim, orang warak. Dia lain martabat dia. Lain martabat dia. Kita nak contohkan Tok Guru dulu. Kepiah tu ibarat kata wajib atas kepala. Serban tu wajib atas kepala. Ataupun selipang wajib atas kepala. Maknanya kepiah tu tak dapat tidak. Orang alim dulu. Orang alim sekarang ni orang alim sekarang ni menjadi imam. Kita khabar orang alim mana retilah sikit. Menjadi imam apa, kepala tak berkepiah. Kepala tak berkepiah. Mana dia tidak menjaga standard dia. Tidak jaga standard dia. Jadi perkara-perkara itu tak boleh kepada orang alim. Apatah lagi dia menyalahi syarak. Menyalahi syarak. Dan yang keji-keji. Yang keji-keji yang tak senonoh dan tiada duka cita ia orang mengetahui ni, daripada takut jadi bacor-bacornya. Nombor berapa tu Tuan Guru? Ya? Nombor berapa tu sekarang ni? Apa dia? Tadi kita sekat nombor 2. Saya tak nak sebut banyak. Penyudahnya tak baca kitab. Saya khabar begitu. Dia ada 17. Saya sebab itu saya khabar suruh rujuk kepada kitab tu. Saya tak nak baca satu-satu. 17 perkara. Merujuk kepada kitab Hidayatus Salikin. Bukan saya nak baca-baca satu. Melainkan saya contohkan saja. Contohkan saja. Rujuklah kitab Hidayatus Salikin. Tu dia. Nak baca panjang lah. Saya nak menyebutkan maknanya adab orang alim tu. Ada 17 perkara. Saya tidak berhasrat untuk sebut ke 17 tu. Merujuklah kepada kitab Hidayatus Salikin. Terima kasih Tuan Guru. Ya. Jadinya perkara-perkara orang yang alim ni dia tidak berasa duka cita contohnya. Tidak berasa duka cita dengan sebab kesalahan dia ataupun menyalahi semasa. Dia tak ada rasa duka cita. Tu nak khabarkan orang yang alim dengan orang yang mengetahui dengan orang yang pandai apa begitu begini,
dia ni mestilah beradab sama. Bukan adab murid dengan guru, bukan. Tetapi orang alim ni juga dia mesti beradab di dalam keilmuan dia. Perkara-perkara itu yang tidak menyalahi. Menyalahi. Lepas itu dia sebut apa nama ni, dan adalah kerana orang yang alim semacam ini sangat-sangat besarnya, kerana bahawasanya tak kala melihat akan dia orang alim ni oleh orang yang jahil-jahil. Mana orang yang jahil melihat kepada orang jahil, rupanya dia ni tidak berdisiplin. Mengangkat takbir pun lebih kurang je. Itu. Mengangkat takbir pun lebih kurang. Allahu Akbar. Mana qiyam tak molek, apa begitu begini, takbiratul ihram tak molek, maka tidak sewajarnya orang alim ataupun orang mengetahui. Jadi orang mengetahui ini makna kita belajar. Jadi kita belajar, kita mengetahui sesuatu benda yang kita nak buat tu, maka kita ni hentam sajalah. Bila hentam sajalah, makna orang menengok, dia ni buat gini, dia ni buat gini, dia ni buat gini. Kita tidak menengok kepada asal ilmu itu. Asal ilmu itu, walaupun dia tu imam, walaupun dia ustaz, kalau buat benda tak betul, takbiratul ihram, dia tangan dia gini, takbiratul ihram. Mana tangan, tapak tangan ke langit. Walaupun dia ustaz, tak betul ke langit tu, dia mesti gitu. Dia mesti gini, takbiratul ihram. Bukan gini. Tu dia. Jadi orang yang tahu ni dia buat gini. Orang yang tahu dia buat gini. Jadi dia buat tu, orang yang jahil pun ikut pula. Dia tu ustaz. Bukan kira ustaz. Kira pengajian. Jangan disebut ustaz. Jangan disebut. Kita nak ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih. Mengangkat takbiratul ihram ni begini caranya. Allahu Akbar. Makna takbiratul ihram tu habis di telinga yang afdalnya. Habis di telinga yang afdalnya. Jadi dia ni gini. Tangan ataupun tangan ke atas. Jadi benda itu menyalahi. Dia nak kabarkan bila kita ada ilmu ni. Bila kita ada ilmu ni, kita nak contohkan kepada orang alim-alim lah dulu. Saya suka mencontohkan kepada orang alim-alim dulu. Dan saya sempat orang alim-alim dulu. Maknanya di segi akhlak dan beramal dia 100%. Segi akhlak. Orang zaman ini cakap tak serupa fikir. Kadang-kadang dia rasa dia pandai sangat dah. Tegur itu, tegur ini, tegur itu. Rupanya dia sendiri tak betul. Jadi nak menegur-negur ni makna kita berilmu betul. Kita berilmu betul. Ilmu yang sahih, ilmu yang kita belajar betul daripada guru yang betul. Jangan pakai buat-buat aja ataupun pakai dengar-dengar aja. Kelaziman orang membaca doa gini. Saya sebut. Banyak kali masjid surau saya sebut. Baca doa ni tak betul gini, menadah. Ini bukan menadah. Kalau cakap main-main ni tumpah. Menadah ni gini. Makna kita menadah tangan tu, tapak tangan tu ke langit. Bukannya tapak tangan ke muka kita. Di dalam adab-adab berdoa. Jadi kadang-kadang orang yang belajar, dia tak buat juga. Dia buat sedak gini. Sedak gini. Maknanya tangan dia condor gini. Condor dekat muka. Condor dekat muka. Sepatutnya menadah. Dikatakan doa tu menadah. Jadi perkara-perkara begini kita mengaji dan kita dengar, kenapa kita tak buat? Jadi orang yang dah tahu amat beratlah. Amat beratlah apabila kita membetulkan.
Kenapa gangguan ni? Mana mic tu jangan disentuh, mic tu. Bising telinga saya. Jangan disentuh melainkan nak bercakap. Kalau telefon ke. Ustaz, nak tuan tanya, kalau baca doa tolak bala tu mana keadaan dia? Sabar dulu kak. Jangan menyapuk masa kuliah kak. Saya khabar ni tadi doa begini. Tolak balik gini. Tolak bala menungkuk. Telungkup tangan, tolak bala. Yang baca doa ni gini. Sekarang ni saya nak baca tolak bala. Cuba nak buka kamera. Di manakah tempat tolak bala tu tuan-tuan tahu? Melainkan mana? Mengganggu ni tak sedap ni. Mengganggu. Saya khabar tadi orang yang belajar. Orang yang belajar contohnya berkenaan dengan doa. Sepatutnya berdoa bukan begini. Bukan begini. Doa tu tidak boleh tapak tangan tu menghadap muka, tak boleh. Disunatkan doa itu menadah. Menadah. Jadi saya nak khabarkan bila kita mengaji, tuan guru kita khabar berdoa menadah tangan. Tetapi kita buat begini juga, kita buat menghadap muka. Itu nombor satu. Berkenaan dengan doa. Begini. Menghadap tapak tangan ni ke muka. Kita membaca doa. Cuba tengok. Kalau kita sembahyang jemaah di masjid di surau. Mana kalau Tok Imam tu menadah tangan, bukan menadah. Mendekatkan muka dia. Maknanya tumpah ibarat kata. Tumpah. Kalau letak air, letak barang, jatuh. Tak betul gitu. Jadi bila kita belajar, sepatutnya benda tak betul itu, kita buat betul. Oleh kerana orang yang tahu. Dia bukan tak tahu. Tetapi kelaziman. Kelaziman, dia buat begitu teruslah. Maknanya orang yang tahu, Tok Imam tu berdoa gini. Tok Imam tu berdoa begini. Jadi nak khabar ke di sini, dia khabar kerosakan besar. Sebab Tok Imam tu tak betul. Segi doa tu mengangkat tangan sepatutnya menadah tangan. Dia pula berdoa menghadapkan tapak tangan ke muka. Boleh faham? Boleh? Satu. Jadi dia nak khabar apa? Dia nak khabar orang yang tahu buat tak betul. Jadi orang ramai pun tengok benda yang tak betul, karut marut dia khabar. Soalan yang tadi tanya, tolak bala, tungkuk ni telungkup tangan, tolak bala. Tolak bala. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi al-Fatihah nas'aluka an tarzuqana as-sahta fid din wad dunya wal akhirah ya farijal ham ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i wan niqam idfa' 'anna ya Allah ya Allah ya Allah kull bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa dhiqin wa shiddatin wa nikmatin wa fitnah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang bertanya tadi, di manakah tempat nak tolak bala? Telungkup tangan. Hukumnya sunat tu. Yang bertanya tadi. Tolak bala sunat gitu. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Dia ada fi al-bala ya Allah tu. Ustaz, betul? Tempatnya di mana? Tak faham. Maaf Ustaz, tak faham. Maknanya di kalangan masyarakat kita ni sepatutnya disunatkan telungkup tangan. Tadah semacam. Sebab tak tahu.
Tak tahu. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihil Fatihah nas'aluka an tarzuqana as-sihhata fid din wad dunya wal akhirah ya farijal ham ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i wan niqam idfa'anna ya Allah ya idfa'anna tu telungkup tangan. Idfa'anna ya Allah ya Allah ya Allah kulla bala'in sampai habis. Jadi nak khabarkan takdirnya ustaz pun tak faham idfa'anna tu telungkup tangan. Oh, ustaz tu tak ada telungkup tangan. Maknanya perkara sunat ketika berdoa itu Rasulullah berdoa perkara-perkara baik, tapak tangannya ke langit. Rasulullah berdoa yang nak jauh daripada bala, tapak tangannya ke langit. Maka tak wujud. Sebabnya tak faham. Sebab tak faham. Saya rajin sangat di surau masjid. Saya baca doa tolak bala. Saya tengok, tapak tangan ke atas semua. Tak ada telungkup tangan. Sebab tak tahu. Sebab tak tahu. Serupa juga kunuk. Dalam kunuk tu, Allah makshif anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal ta'uni wal fitani ma la yakshbuhu ghairuk. Di situ sunat telungkup tangan masa kunuk subuh. Kunuk subuh. Biasa tahu? Tahu. Kunuk subuh telungkup tangan. Kalau sekiranya menjadi imam, telungkup tangan. Saya kalau jadi imam di surau masjid ni, saya buat rajin bawa kunung. Maknanya Allah makshif. Allah makshif. Kitab Kifayatul Mubtadi. Kifayatul Mubtadi. Di dalam itu ada kunung. Apa nama? Kunung subuh. Tolak balik. Biasa buat? Biasa. Tak biasa. Tak biasa. 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 Dapat ke? Ada biasa. Biasa, alhamdulillah. Itu maknanya tiba-tiba contohnya saya ustaz mengajar situ, ustaz mengajar sini, tu imam baca Allah makshif anna minal bala. Makna tu imam telungkup tangan. Saya ni orang tengok, saya tak telungkup tangan. Jadi kerosakan besar situ. Setiap doa tolak bala itu disunat telungkup tangan. Disebutkan dalam kitab. Ditelungkupkan tangan, doa tolak bala. Jadi orang yang mengetahui ini diambil contoh oleh orang yang tak tahu. Ustaz tu tak ada benda. Ustaz tu tak ada benda. Rupanya ustaz itu jahil. Nascaya tertipu daya mereka itu dan mengikut mereka itu orang jahil. Dan mengikut mereka itu, tipu daya mereka itu jahil dan mengikut mereka itu. Maknanya mengikut kepada orang alim. Kerana sangka mereka itu orang jahil, padahal ia di dalam sesat. Padahal orang yang mengetahui itu di dalam sesat. Tak betul. Dia membuat tak betul. Jadi oleh kerana itu kita nak mengetahui, nak memahami perkara-perkara agama, kita kena belajar. Bila kita belajar, kita dapat tahu. Tidak boleh sandarkan orang itu, sandarkan orang ini. Lebih-lebih lagi yang kita nak sandarkan ini 2 kali 5. Macam kita juga. Jadi kita nak sandarkan kepada orang-orang alim, iaitu orang alim betul. Orang yang mengaji betul. Mengaji tenggelam timur. Tidak boleh nak disandarkan kepada mereka itu. Sebabnya mereka itu sekadar boleh, tidak mengaji. Bukan kira serbai besar, bukan kira jubah labuh, dak. Kira ilmu. Ilmu daripada guru kita yang mursyid. Saya dah sebut guru mursyid ni guru macam mana? Guru yang
membimbing anak muridnya, nak memberi ilmu kepada anak muridnya, lidah guru itu menyampaikan daripada hati dia, lepas itu anak murid itu mendengar, dia terima ke hati dia juga. Itulah guru mursyid. Guru mursyid makna daripada hati guru kepada hati murid. Makna murid itu faham. Murid itu faham, dapat. Ingat tak ingat cerita lain. Makna dia faham apa kalam. Apa kalam. Contoh nak khabarkan apa nama ni yang tuan-tuan kenal agaknya. Allah yarham Ustaz apa nama ni, Ustaz Adham. Kenal? Kenal. Ustaz Adham. Ustaz Adham arwah Allah yarham Ustaz Adham Cik Kok. Allah yarham Ustaz Adham Cik Kok meninggal dah. Maknanya sampai hari ini kalau geng-geng hak kuliah dengan dia tu, saya dengar je. Saya dengar je. Mana dia sebut kepada Allah yarham Ustaz Adham Cik Kok ni. Dia sebut. Dia khabar. Makna ustaz mengajar serupa dengan Ustaz Adham. Mengajar macam mana? Mengajar takbiratul ihram. Saya khabar apa nama, usalli fardal maghribi 3 raka'atin ada ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Habis akbar tu baru letak tangan ke bawah dada. Dia khabar, ada hamba Allah ni khabar, dia cerita ke saya lah. Ustaz ni sebiji mengajar, dia kata macam Ustaz arwah Ustaz Adham Cik Kok. Mana takbiratul ihram ni afdal, habis di telinga. Allahu akbar, baru jatuh tangan. Afdal. Dia khabar sebiji. Memang apa nama dalam kitab Syarah Bafadal. Dalam kitab Syarah Bafadal. Begitu juga dalam kitab Sabilah. Ada disebutkan mana afdal habis di telinga. Bukan tak molek dah, tapi afdal. Allahu akbar. Kita biasa. Allahu akbar biasa. Dia nak habis telinga. Habis akbar telinga baru jatuh tangan. Itu yang afdal. Jadi nak khabarkan Ustaz Adham ini Allah yarham, artinya dia ni mursyid. Dia ni mursyid. Makna murid dia tu ingat apa kalam bertahun-tahun yang dia belajar dengan ustaz tersebut. Begitu gayanya. Maknanya sekiranya orang yang mengaji ataupun orang yang tahu serba sedikit ni buat perkara-perkara yang tak betul, jadi orang lain ikut. Orang lain ikut. Contoh, orang kafir boleh makan daging korban. Contoh, ada orang mengabar begitu. Ikutlah. Kawan Cina sebelah rumah kawan bagi daging korban, kebetulan banyak, satu peha daging korban bagi. Kebetulan apa nama ni, mudah-mudahan dia ni masuk Islam. Kita tahu tak tahu apa nama ni berkenaan dengan daging korban tu. Kita main dengar-dengar aja. Di dalam i'anatu talibin wa yushtaratu an yakunu muslimin. Disyaratkan dalam i'anah. Syarah apa ni Fathul Mu'in. Dalam i'anah disebutkan, disyaratkan nak bagi daging korban itu kepada orang Islam saja. Bagi kepada orang kafir hukumnya haram, lagi tidak sah korban tersebut ataupun kekah. Jadi kita ambil itu. Yang sebenarnya hak cakap tu tak tahu kepala ekor juga. Boleh bagi makan cineng, boleh bagi makan kelik. Yang dia boleh bagi makannya, contoh dia, tiba-tiba kita sembelih korban, dia bawa lari daging tu, tidak wajib dikejar. Ataupun kita tengah buat gulai, dia ambil gulai kita tu, dia makan kafir ni, tidak wajiblah kita keluar daripada mulut dia. Itu hukumnya.
Satu. Yang kedua, ketika mana orang kafir ni dia bersaudara, maknanya bercampur aduk dengan orang Islam, mana kita tak dapat beza dah. Kita tak dapat beza. Dia ni kafir, dia ni Islam. Tak dapat beza, dia ni kafir, dia ni Islam. Zaman Imam Abu Hanifah. Maknanya ibarat kata kekeluargaan, maknanya tak ada beza. Tak ada beza. Cina kelih ni tak ada beza ibaratnya. Maka sebab itulah Imam Abu Hanifah mengatakan bolehlah dibagi daging korban, moga-moga dia ni nak masuk Islam. Tempat kita ni Cina, bukan negara. Mufti faham khabar harbi. Mufti faham khabar harbi. Maknanya Cina-Cina yang memusuhi Islam. Cina komen ni. Semalam tengok TV 123. Tengok? Tak tengok? Merdeka. Komunis bintang 3. Tak tengok? Tuan-tuan tak rugi tak menengok. Cerita komunis bintang 3. Betapa zalimnya kepada orang Melayu ataupun orang Islam. Dilakukan. Ada kubu bawah tanah. Kubu bawah tanah tu di Kedah. Dia laku. Filem betul tu. Difilmkan. Makna dahsyatnya komunis ni kerja menyembelih orang saja. Makna tahun 1948 tiba-tiba ada orang kata komunis ni pejuang kemerdekaan. Pejuang benda datuk nenek moyang kita semelih di bintang 3 tu. Tu dia. Jadi kita tidak terpengaruh. Lepas itu gerak gempur. Saya masuk dalam grup kitab Jawi tu. Gerak gempur komunis kepada tentera, habis terbakar kereta dia, semua dia dibelah perut begitu gini kepada tentera kita. Jadi orang yang bercerita mengabarkan komunis pejuang kebangsaan ataupun pejuang kemerdekaan, makna tak betul lah. Jadi kita nak ikut orang macam tu. Sebab dia tu tak betul, mengalih fakta. Mengalih fakta. Jadi komunis ni tahun 1948. Tahun 1948. Komunis bintang 3. Jadi kita ibaratnya benda itu kita naklah tolak. Begitu juga orang alim. Kita kata orang yang mengetahui buat benda-benda yang tak betul. Mengambil air semaya ngak kaki. Tak boleh. Sebab itu kita mengetahui, belajar. Tok Imam tu mengambil air semayang gitu. Bukan kira Tok Imam, kira mengaji. Mengambil air semayang mana boleh gitu tangan ataupun kaki. Tak boleh. Buka paip je ngak tak boleh. Kita kena gosok. Secara kita mengaji, kena gosok kaki kita tu, celah-celah begini, tumit dan sebagainya. Jadi dia khabar kena belajar, mengetahui dan memahami. Tayamum. Ada tak faham tayamum? Tayamum buat macam mengambil air semaya. Tayamum orang sakit, macam mana gaya? Tayamum orang aksiden, macam mana gaya? 3 tempat ataupun tempat-tempat anggota uduk. Kepala berbungkus, tangan berbungkus, berapa kali tayamum. Jadi kita kena mengaji betul. Kena mengaji betul. Jadi mengaji betul ni kita tidak ada keraguan. Kita tidak ada keraguan. Jadi kalau kita mengaji, ada sesahabat kita masuk hospital. Baru ni ada sahabat kita masuk hospital. Jadi dia tu tak boleh nak pergi ke semaya begitu gini, sakit. Jadi dia khabar dia semaya berbaring atas katil je lah. Dalam keadaan tidak ada air semaya, dalam keadaan dia tak boleh bangun begitu gini. Saya rasa bangga.
Saya rasa bangga. Dia mengaji betul-betul. Dia mengaji betul-betul. Tiba-tiba jatuh kepada diri dia. Musibah itu dia sakit. Takdir Allah, dia kata belajar dengan ustaz, dengan saya, maknanya sembahyang makna dalam keadaan tidak ada air sembahyang. Bila dia sihat nanti, dia akan i'adah kepada sembahyang itu. Makna dia faham. Dia faham dalam keadaan sakit tak boleh bangun, dia kata dia sembahyang, mana sembahyang isyarat-isyarat aja. Sedangkan dia terlantar sakit. Terlantar sakit. Jadi peri pentingnya dikatakan ilmu itu. Jangan menengok kepada yang kita tengok. Yang kita tengok. Kalau kita menengok kepada yang kita tengok, menepati dalam kitab, menepati syarak, maka kita boleh tiru. Kita zaman ini pula tak ada meniru. Meniru yang orang yang buat, tak ada. Istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Tutup mic. Jangan sentuh mic dah. Jangan sentuh bising. Jadi maknanya saya buat, tak ada orang ikut. Tak ada orang ikut. Tak tahulah, reti tak tahu. Jadi oleh kerana itu saya dulu menengok tuan guru membaca doa istighfar itu. Lepas tu saya tanya. Lepas tu dia kata dalam kitab ini, saya ambil ijazah dengan dia, mana saya wirid semayang baca hak itu. Ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Dalam kitab Wishul Aprah. Dalam kitab Wishul Aprah istighfar itu. Jadi kita meniru orang alim buat. Orang alim buat. Maka kita dapat manfaat. Bila meniru orang alim buat, maka kita ambil ijazah daripada dia, nak beramal. Kita buat sampai sekarang ni. Zaman ini pula, dia buat apa yang dia reti. Dia buat apa yang dia reti, tak menengok kepada orang-orang yang mengetahui. Betul ataupun tidak? Betul ataupun tidak? Cuba jawab. Betul. Dia tak mengikut. Dia tak mengikut tidak mengambil contoh. Jadi kita mengambil contoh ni, saya berkesempatan dengan orang alim-alim ni, mana saya mengambil contoh ilmu dia tu. Lepas tu ilmu dia tu kita tengok. Kita tengok. Contohnya Ya Latifu Ya Kapi. Makna lagu dia tu sedap. Kita ambil lagu dia tu. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafidhu Ya Syafi Ya Latifu Ya Wafi Ya Karimu Anta Allah Ya La ilaha illallah La ilaha illallah Ma'bud la ilaha illallah La ilaha illallah Maksud la ilaha illallah La ilaha illallah
موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دمئم لا إله إلا الله. Kita meniru orang alim buat. Kita ambil lagu dia, kita ambil cara dia, kita ambil kaifiat dia. Lepas itu kita berijazah daripada dia untuk beramal. Hak begitu boleh tiru. Boleh tiru. Zaman sekarang ni tak embuh. Tak embuh. Tahlil gitu ke? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah bihamdih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Tak, lagu dia tu tak tiru. Pakai buat saja. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya Allah, 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 ya Allah. Itu lagu wa alai dulu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Maknanya kita buat dengan lagu sekali. Kita niru orang alim. Jadi sekarang ni orang tak mahu meniru begitu. Jadi subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Nak buat tahlil gitu tapi tak lengkap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya cepat dah guru. Nak makan gula kambing. Maknanya tidak meniru. Jadi yang nak kabarkan di sini dalam kitab dia kabar meniru orang yang tak pandai silap kita. Jadi oleh kerana itu mengelak kepada kesilapan itu, maka kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan di dalam padahal ia dalam sesat, maknanya orang jahil ni dalam sesat dan menyesatkan daripada orang yang kita tiru. Dan yang terlebih besar karut daripadanya orang jahil yang berbuat ibadat yang tiada mengetahui ia ibadat akan sah ibadat dan batal ibadat. Maknanya kita membuat di dalam keadaan jahil, tak tahu ke benda sah batalnya, kita pakai buat. Jadi kita ni beruntung juga belajar. Sebab itu saya kabarkan benda-benda kecil sekalipun kita nak buat mesti nak diiktiraf guru. Pakai buat gitu tak boleh. Kita bimbang tak sah ibadat kita itu. Jangan buat sewenang-wenangnya apa jua. Apa jua yang kita jangan ambil dalam buku, sebab kita ni ilmu tak cukup. Ilmu bahasa Arab tak tahu, ilmu nahwu tak tahu, ilmu sarah tak tahu, ilmu usul fiqh tak tahu, ilmu qawaidul fiqhiyah tak tahu. Jadi oleh kerana tak tahu, maka naklah kita mengaji. Sebab saya kabarkan asnah zakat kita tak tahu. Asnah zakat kita kata pakai miskin. Lepas tu fi sabilillah kita kata budak sekolah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Asnah 8 tu ruang lingkup dia luas. Luas. Fi sabilillah bukan budak sekolah saja. Apa-apa jua yang melibatkan untuk jalan Allah. Kita tak faham. Kita tahu budak sekolah, kita tahu mahat tahfiz. Kita tak faham. Tak faham. Di dalam zakat pun tak faham. Biasa mengeluarkan zakat tak faham. Kadang-kadang kita tak dapat nak beza zakat dan sedekah.
infak. Tak faham. Jadi tak faham itu kesilapan besar kita di dalam amal ibadat. Kunut, witir, sebulan Ramadan, malam 14 bahan dah. Malam 14. 14 malam 15. Kita dalam kitab sebut nisfusani min Ramadan. Nisfusani separuh. Separuh maknanya 1 hingga 15. Separuh awal Ramadan. Separuh kedua. Separuh kedua Ramadan jadinya malam apa? Malam 16 Tuan Guru. Malam 16. Ada tak Tok Imam tarawih bahar malam 15? Ada Tuan Guru. Pasal tekak dengan kita. Betul. Kita tak mengaji. Masalah tak mengaji. Jadi orang macam ni tak boleh tiru. Tak boleh tiru, dia tak betul. Maknanya disunatkan kita puasa 15 malam 16. Puasa 15 malam 16. Bukan puasa 14 malam 15. Tidak disunatkan. Makna kalau kita baca kunut ketika witir itu, apa nama semayang tidaklah batal, tetapi makruh, lara sahaja, bukan batal, lara sahaja. Makna kalau kita nak buat, kalau kita nak membuat, makna tepat betul. Tepat betul. Kisah sembelih korban. Baru nak korban. Tanya saya, Ustaz macam mana cara nak menyembelih korban? Saya gelar panjang cara nak menyembelih korban ni. Saya minta tulis. Makna awak tulis tu reti tak reti? Minta WhatsApp lah ke saya, Ustaz. Awak reti tak reti? Makna dekat nak menyembelih korban hari besok baru minta. Kita mengaji pasal bab korban, bacaan apa begitu begini. Saya pelik. Saya pelik. Jadi oleh kerana itu, minta saya bagilah. Hak tulis-tulis tu bagi. Tak tahulah dia buat macam mana. Jadi hak meniru macam ini tak boleh. Dia kena belajar betul. Kena belajar daripada A sampai Z istilahnya. Begitu juga nak contohkan baca kitab ni. Kalau orang yang tak reti membaca kitab Jawi ni, tusah tembera lah. Tak boleh baca walaupun ada maknanya nak membaca, niat nak membaca 10 la semalam mai. 10 la. Makna kita tak mengaji, kita tak menadah. Istilahnya kita tak menadah daripada guru kita, tiba-tiba nak baca, kadang-kadang sedih rasanya. Hak ini baris yang ke-15 ni saya tak faham. InsyaAllah minggu depan pula. Awak tak faham, awak mengajar pun tak faham. Anak murid apatah lagi. Istilahnya tak boleh tiru-tiru. Jadi oleh kerana itu terlebih besar karut marutnya sekiranya orang yang jahil buat ibadat, dia tak tahu sahnya, tak tahu batalnya. Sekarang ni orang sembahyang jemaah apa gitu gini. Tahu tak Tok Imam lebih rakaat? Tahu tak Tok Imam tak cukup rakaat? Tahu tak Imam tak betul baca Fatihah? Tahu tak Tok Imam tak kabiratul ihram tak betul? Tahu tak Tok Imam ayat lazim tak betul? Tahu tak Imam rukuk tak cukup syarat? Imam iktidal tak cukup syarat? Kita kena mengaji. Tahu tak tahu? Kadang-kadang sembahyang maghrib bahan 4. Kenapa awak ikut juga? Saya tahu sembahyang maghrib tu 3, tapi saya bimbang orang lain terganggu. Itu jawapan jahilnya. Jawapan bodoh. Malahlah khabar tu. Malahlah khabar tu. Maknanya cakap begitu. Saya gelak. Cakap gitu. Mana awak sembahyang sekali. Tok Imam 4 rakaat yang sebenarnya tak perasan ke Tok Imam 4 rakaat maghrib tu. Cuma nak menjawab. Jadi kalau kita mengamati rukun sembahyang tu, rukun sembahyang tu 13 perkara.
Tutup mic. Tutup mic. Rukun sembahyang 13 perkara tertib. Tertib tu susunan, tertib kepada imam, tertib kepada kita. Kita kena ingat rakaat tu. Jangan harap ke imam je. Kalau imam terjun lubuk, kita nak terjun lubuk juga. Kita mesti kontrol imam tu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kita mesti. Sebabnya apabila imam tu tak betul, maka kita memperbetulkan. Jika dia tak peduli nak diperbetulkan, jadi kita muparakah untuk kesahihan ibadat kita itu. Itu dia. Jadi hak jahil beribadat, dia tidak mengetahui perkara-perkara yang tersebut. Jadi kita nak buat amal ibadat, mana kita nak tahu? Contohnya nazar. Kita bernazar. Menazar mana? Syarat bernazar macam mana? Apa yang kita boleh nazarkan? Apa yang tak boleh? Yang boleh menazar sesuatu perkara yang kita boleh buat, sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syarak, sesuatu perkara yang telah tidak diwajibkan. Maknanya telah diwajibkan kepada kita. Saya bernazar nak sembahyang subuh. Tak boleh. Sebab subuh tu bernazar tak bernazar pun wajib sembahyang subuh. Saya bernazar Jumaat hari minggu ini saya tak nak sembahyang sebab anak saya masuk universiti. Saya bernazar. Tak sah nazar itu. Tak sah nazar. Maka bernazar sesuatu yang kita boleh buat. Bernazar berkenaan dengan sesuatu perkara yang kita boleh capai kalau tidak berdosa. Saya bernazar kalau anak saya masuk universiti, saya nak pergi umrah 10 kali. Awak sekali pun tak dapat lagi umrah. Nak umrah 10 kali. Maknanya tak menjangkau kita. Lagi pula pun musim-musim COVID ni. Tak boleh. Senangnya apa? Ya Allah, saya bernazar kalau anak saya masuk universiti, saya nak puasa 3 hari berturut-turut. Okeylah. 3 hari berturut-turut. Awak kena puasa 3 hari berturut-turut. Tak boleh wakil ke bini awak. Tak boleh. Abang puasa sehari, awak puasa sehari. Tak boleh. Awak bernazar. Kalau tak maknanya kalau awak tak jami buat, jangan bernazar. Ya Allah, kalau anak saya masuk universiti, saya bernazar nak puasa 3 hari. Puasa 3 hari, terserahlah. Minggu ini sehari, minggu depan sehari, bulan depan sehari, tahun depan sehari, terserahlah. Tapi kalau 3 hari berturut-turut, maknanya kalau puasa hari Isnin, wajib hari Selasa, wajib hari Rabu. Itu berkenaan dengan beribadat pun kita kena faham. Itu. Boleh faham? InsyaAllah, Tuan Guru. InsyaAllah. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Apakah beza orang alim dengan orang jahil? Orang alim, orang jahil. Secara umumnya. Secara umumnya Ya. Tak jadi jawab. secara umumnya orang jahil tu tak ada ilmu. Orang alim tu ada ilmu. Itu tepat. Beza dia. Orang alim, orang yang berilmu, mengetahui. Orang yang jahil
tak ada ilmu, tak mengetahui. Sebut jahil marah, sebut tak tahu tak apa. Itu beza. Bagaimanakah keadaan orang alim yang karut marut, maknanya alim palsu, dengan orang jahil yang karut marut juga? Macam mana? Dua-dua merosakkan agama. Dua-dua merosakkan agama. Orang alim tak beramal, rosak agama juga. Orang jahil beramal, merosakkan agama. Jadi kita ni kehendaknya apa dia? Kehendaknya apa dia? Mestilah berilmu. Mestilah kita beramal dengan ilmu baru ngam. Beramal ilmu. Mana sesuatu benda yang kita nak buat, perkataan, bacaan, tingkah laku, mestilah didasarkan kepada ilmu yang tulen, barulah kita beramal. Dalam lain perkataannya, kita mestilah ada pembimbing daripada guru. Rasulullah dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantarkan Jibril alaihi salam membimbing Rasulullah. Begitu juga sahabat dibimbing oleh Rasulullah. Begitu juga sahabat tabi'in. Dan gitu juga guru membimbing anak muridnya ke jalan cahaya, ke jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala, bukan jalan-jalan yang sesat. Itu dia. Jadi kita nampak perkara-perkara yang disebutkan pada malam ini, mestilah maknanya dua kategori. Orang alim mesti beramal dengan ilmunya. Nak menjadi alim mesti belajar. Lepas itu orang jahil mesti belajar daripada orang alim untuk beramal. Jadi kita boleh ambil pelajaran daripada apa yang dipaparkan oleh musannif, iaitu pengarang kitab kita ni. Sekiranya kita tak belajar, main sandar-sandar kepada orang itu, kepada orang ini, maka kita ni istilahnya sesat di dalam cahaya. Kita berharap, kita merasakan amalan ataupun perbuatan kita itu betul, sebenarnya tertipu dengan amalan kita. Itu dia. Kita nampak daripada sini, pengarang tu nak kabarkan peri pentingnya orang alim, iaitu alim hakiki, makna beramal dengan kealimannya. Begitu juga kita nampak orang yang jahil tidak boleh beramal sesuatu, melainkan dia belajar daripada orang yang mengetahui, ataupun kita sebut orang alim. Maka kita ataupun dia ni tahu sah ataupun tidak sesuatu amalan yang dia buat. Tuan-tuan, tak sesak ke tuan-tuan? Tak sesak di dalam kehidupan kita ni? Sesak Tuan Guru. Saya sesak bimbang amalan kita ni. Kita rasa banyak, amalan kita ni satu habuk pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak kena lain dia. Sebab tak kena lain. Maka saya kabarkan tadi, bimbang, sesat di dalam cahaya. Sesat di dalam cahaya. Oleh itu, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, kita boleh mengambil pelajaran daripada apa yang kita baca pada malam ini. Peri pentingnya ilmu, dan kita takut sesuatu yang kita buat itu tak betul. Nak mengelakkan daripada itu, maka hendaklah kita berguru
guru yang mursyid, nak sesuatu amalan yang kita nak buat, moga-moga amalan kita itu betul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung lagi pada apa nama ni hari Ahad ni, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Sama-sama Tuan Guru. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Sama-sama. Faham tak semboyan kata? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Guru. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Haji Noor. Sama-sama. Nampak tak ada yang? Abang Lee ni malu pula. Tak keluar muka. Assalamualaikum Tuan Guru. Saya keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Assalamualaikum Tuan Guru. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama Haji. Barakallah. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, sila. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Ustaz. 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 Ya, ya. Tak dengar. Ni nak tanya. Ah, Tadi Pak Dun nampak ni. apa dia? Daripada takut jadi baco tu apa? Baca tu nak khabarkan tak senonoh. Baca tu tak senonoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sebut pasal zikir 10 tu. Yang latif tu kan zikir 10 tu kan? Ya, zikir 10. Ratik 10. Sekarang ni macam-macam buat. Sekarang saya dulu masa kecil tu ingat memang ikut lagu tu lah. Itu dia. Larang je. Pakai buat aja. Hentam je. Entah saja. Itu lagunya. Yang asal yang kita meniru tu memang lagu itu. Orang tua dulu memang lagu itu.
Sekarang Itulah ni lah. pakai bahai. Dia sebut juga macam tu, tapi tak ada lah apa ni tujuan dia Irama. tak ada. Tak ada. Tak menjadi. Main gitar je. Hantam sajalah labu. Maksudnya makna dia orang tu bersandar ke siapa buat tu? Itulah masalah. Masalahnya. Jadi bersandar ke siapa? Lepas tu yang mengikut pula lentar pukar juga. Maknanya terhakis ilmu daripada orang alim. Jadi buat tak belajar. Dia kalau orang mengaji, dia ikut sendiri je, Ustaz. ikut sendiri. Makna berserbai besar, kepiah besar, jubah besar, alih lah. Sedangkan terhakis ilmu itu. Sedikit demi sedikit. Tapi tak baik lah akhir zaman. Saya masa kecil-kecil kat kampung tu, itulah macam Ustaz sebut tu lah. Itu. Panjang. Dia panjang. Ratik 10 dipanggil dia. Ratik 10, zikir 10 ada. Ratik 10, zikir 10. Tak ada dah, saya tak mendengar dah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya keluar dulu, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji sihat, Haji? Oh, Haji. Haji Nuar sihat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Hari esok bagi esok Ustaz. Mana Haji nak datang ke rumah saya? Ustaz boleh pergi jam apa dah esok pukul 8? Boleh? Ustaz datang jam berapa? Saya sampai tu pukul 8 ke. Okey. Sebab anak esok pukul 8. Pergi esok Ustaz ada studio dua lelaki tetap sejakkan saya lambat. Okey. Jadi lepas tu apalah nak menayu tak apa. Okey. Ustaz makan tak kembang semangkuk? Kembang semangkuk Ustaz? Berpuluh-puluh tahun dah tak berjumpa. Boleh saya pergi sikit tu. Anak boleh ciuman. Ya. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Ya Ustaz ya. Jumpa pukul 8 esok lah. Pergi esok. InsyaAllah. Dekat jumpa. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Online balik dah. Tak ada orang dah. Tinggal je. Nak balik dah. Selalu tak lepas masuk. Tak tahu. Siapa? Selalu. Oh, tak lepas juga? Kalau tak lepas tu line 2 lah pula dia. Minta line 2 lah. Oh, ada WhatsApp saya tu. Oh, dia WhatsApp. Di WhatsApp. Tak lepas internet lah. Sabar Rasanya internet. Sama tahu ya. Internet rasanya. Jadi Cikgu Mat je lah. Cikgu Mat tak lepas sama. Rindu dia kata. Ada. Dia takut dia salah lain. Salah link tu. Salah link rasanya. Fahal di tanya pun. Salah link. Takkan tak lepas sama. Masa dia pergi 2-3 kali tak sama tegak dah. Masa dia pergi 2-3 kali tak dapat tu tak menterai dah. Tak menterai dah. Banyak gangguan bising saya malam ni. Itulah. Orang yang tak tutup mic terpelik betul.
Banyak Biasa ni aku telinga ni. Ya? Banyak sangat tekaman. Itu peliknya menekan sama. Lepas tu tengah kita bercakap pula, potong pula. Telinga ni bukannya Kalau potong modal lagi lah. itu masalahnya kita kalau maknanya di masjid tu lain cerita potong ni. Ini main mengadap skray ni. Jadi kita nak cakap pun maknanya point kita tu nak cakap hilang. Ini bising ni. Saya pakai earphone, earphone ni. Bunyi bukan main kuat. Kuat sangat bunyi ni. Pakai ni kuat sangat. Kalau volume tinggi lagi ya. Ya sepatutnya tidak tidak mencelah. Tidak mencelah tu ganggu. Kita online tu ganggu. Nak mencelah boleh tapi bila tak ditanya. Sepatutnya potong selalu. Kena sebut lah ada. Betul kita tahu. Orang pun tahu. Tapi habis kita dulu. Nyapuk saja. Tak mau nyapuk gitu. Tak faham kisah mengaji. Tak faham kisah mengaji ni. Kita ni kalau menyampuk bertanya di dalam surau masjid lain. Kalau di dalam online ni kita tengah online dia berbolong. Mana jadi gitu. Kita terkejut. Patutnya tak boleh. Online tak sama dengan berdepan. Tapi jenis selok. Jenis selok tu masalah. Lepas itu kita nak beri contoh je. Kalau macam 17 perkara tadi nak contoh 1-2. Main nak 17 sampai pukul 10 lah. Maknanya 17 perkara tu nak dihuraikan pula. Tak boleh sebut saja-saja. Hilang Acur. Aduh. Jadi pening cari dia kitab mana pula tadi. Berkira ke 17 perkara tu tambahan sahaja. Maknanya sifat-sifat orang yang alim ataupun orang yang mengajar. Sebab itu saya kata tadi dalam kitab kitab Hidayatus Salikin tu muka surat 124. 34 ke 124? Ada ni 314. Mana? 314. Saya ni. Saya ada dua. Sebelum ni rasa Dawi lah tu. Ni tak nampak. Ni. Ni. Yang saya ni gini. Tebal. Ni Hasan. Dia tebal. Dia gini. Si Hafiz tu mana tu? Dia macam mana isi api tu? Cuba buka. Sama dengan Ustaz. Yang tu Khairi tu ada. Sama. Beli mana tu? Beli Shopee. Saya ni hancur lah. Hancur. Sama lah. Saya ni tanya di Pulau Pinang ada tak ada dah. Macam saya dulu. Ya? Shopee ada. Yang gini. Berapa ringgit? Cetak Indo punya. Berapa ringgit? RM15 lebih je. Saya dulu tahun 16 bulan 12 1984. Mana gini 1984 RM4. Murah lagi. RM4. Tahun 84. Tebal. Dia tebal macam mana separuh Quran lah. Dia separuh. Ya. Dia ni Darul Mu'arrikh Pulau Pinang. Jadi sedap baca.
Haji Nazri baru beli kitab. Apa? Haji Nazri baru beli kitab. Banyak orang beli Kitab- kitab untuk kitab keluarga mana? dia. Kitab Hidayatus Kita tekan lama. Dalam dia? Oh, tebal. Gitu. Saya sebiji ni. Sebiji. Dalam macam tu. Di dalam tu. Dalam tu. Tadi muka surat 314. 314. Sekarang ni cetakan baru ni besar lagi. Yang ada besar, ada yang kecil. Darul Mu'arrikh juga, tapi tak seperti hak asal. Orang dulu hak asal sampai semalam. Kitab pedoman, kitab pedoman, kitab pedoman semaya, kitab Hidayatus Salikin ni. Hak Jawi, Rumi. Hidayatus Salikin Rumi, dia nak bagi anak dia baca. Hak Rumi. Anak buah dia tu baca rumah dia baca. Oh, dia beli hak Rumi berapa ringgit? Rumi RM24 je. Oh. Saya Shopee kat tu, dia beli, dia suruh anak dia order. Yang lama tu Hafizul berapa ringgit? Order mana? Lama. Ini beli dengan orang ni. Hak coklat tu. Beli dengan orang. Berapa ringgit? Dia jual RM20. Oh, 20. Yang satu lagi tu? Dia beli kat Shopee. Shopee berapa ringgit? 15. Mana tulisan adik sama tak? Sama. Oh. Sama je sebiji. Sebiji sana. Mana muka surat tadi sama juga? Sama. Yang dalam hak apa nama hak Jawi tu ada hak berpetok. Hak petok tu ada hak lama juga. Mana dalam tu Hidayatus Salikin, di tepi tu Adrun Nafis. Ada tak? Yang besar tu. Pernah tengok? Yang besar. Dia berpetok. Berkotak. Pernah tengok. Di tepi tu Adrun Nafis. Di dalam tu Hidayatus Salikin. Tapi yang tebal lama ni, kalau tak Jawi tak baca ni, tak boleh. Jangan baca. Macam ikan tu. Tulis rapat-rapat. Dia macam penuh kuning. Rapat tulisan. Tapi saya membaca hak ini suka ya. Sebab kita biasa dah ada hak ini. Hak roaming lagi lah, berserabut saya tak boleh membaca. Hak roaming, hak cetakan baru ni. Hak Jawi tu ada juga hak saya tak mengaji hak tu. Mana hak saya beli, hak Adrun Nafis di tepi je. Tak mengaji tapi beli saja. Lepas tu satu lagi hak warna biru tu, hak Jawi besar. Hak Jawi lama dia buat macam gini juga. Macam hak ini tapi dia besar. Warna biru. Ada banyak jual. Ada. Ada beli. Hak besar. Warna biru. Tak. Semua versi Hafizul ni ada. Semua versi ada belaka. Oh. Puas hati ngajinya. Boleh buka belaka. Itu. Ni Ustaz. Ya. Saya dua-dua ada. Yang baru. Dua-dua. Ini hak warna biru tu ada juga. Di cetakan baru. Yang itu yang nipis sikit tu Adrun Nafis di tepi tu. Hidayatus Salikin. Ya. Adrun Nafis tak? Adrun Nafis tu dia ada sebuah betul. Adrun Nafis tu. Satu lagi kitab Kashful Asrar. Kashful Asrar, kitab tasawuf tu.
Ada Dia kau lebih kurang Adrun, ada Kasful Asrar. Kasful Asrar dengan Adrun Napih tu lebih kurang je. Kasful Asrar dengan Adrun Napih Jaki haram kan? Tahu cerita. Sebabnya orang tak reti mengajar. Ya. Orang yang tak reti mengajar. Kalau pondok baca Pondok ada. Kasful Asrar dengan Adrun Napih. Saya pun mengaji juga Adrun Napih tu. Mana Tok Guru khabar dia tak boleh nak baca umum sebabnya dia tinggi. Makna ibarat kalau dia kata maknanya kalau kita berjalan, Allah berjalan, kalau dia jenis gitu. Hakikat dia tinggi. Hakikat dia tinggi. Hakikat dia tinggi maknanya apa nama ni, perkara-perkara hak tak boleh dicapai oleh orang awam. Tak boleh dicapai oleh awam. Tinggi. Kalau orang tak faham. Tak boleh mengaji-ngaji begini, tak boleh. Ngaji pun salah faham dah. Tak faham. Mengaji hak kuliah maghrib tak boleh. Bimbang salah faham. Lepas itu nak buat selalu. Pening lah. Saya berjalan ke kedai, Allah ikut saya. Letih lah. Nak kabarkan maknanya setiap kelakuan kita itu tak sunyi daripada zat Allah. Maknanya kalau kita kesana kesini, Allah tetap ada. Itu maksudnya. Teliti sangat mengaji tu. Mana ngaji baca apa nama ni pembahasannya. Adrun Napih ada dibaca di pondok tu. Pondok Pasir Tumbuh tak? Ada. Adrun Napih. Ada. Tok Guru benda nama mengajar. Saya tak ikut tu tinggi sangat. Kitab je nipis tapi bahasanya tinggi. Kasful Asrar ada? Saya tak tahu. Kasful Asrar kalau orang zaman dulu ada. Mungkin dia baca tutup kot. Kita tak tahu lah. Sebabnya arwah Tok Guru Lebah Ma'ami ni dia baca hari Jumaat, pagi Jumaat tahun 1936. Dia baca dengan Tok Guru apa nama ni, Tuan Guru Haji Ahmad, ayah Tuan Guru Haji Tahir. Tuan Guru Abdullah Tahir, ayah dia tu Tuan Guru Haji Ahmad. Pagi Jumaat maknanya dia baca kitab Kasful Asrar. Sedap mengajinya. Kasful Asrar ada? Tak ada? Ada. Yang macam mana? Banyak kitab tu. Itu banyak kitab. Banyak beli dengan online tu. Online di ni Al-Baqir bukan? Dalam FB ada juga mana? Dia beli mau lah banyak. Kasful Asrar.
Ada dua Ustaz. Satu lama baru. Ya. Oh, cetakan mana tu? Cetakan mana? Yang baru ni cetak oleh Ahmadiyah Paris. Kulit tebal kulitnya? Yang baru. Oh, yang baru. Saya tu kulit macam tu, kulit lama. Singapura cetakan. Singapura. Yang lama. Koyak ni. Yang saya macam ni. Yang macam ni. Yang itu yang asal. Yang saya macam tu lah. Dia bukan dia tak petok. Sebiji. Beli mana tu? Tengok orang apa Ustaz? Koyak ni. Saya macam itulah. Berapa ringgit? 20 jual dia. Oh, saya pakai RM3. Kalau yang Kalau baru RM4.5. RM4.5? Mana murah sangat? Yang mana? Ni Isi dia apa? Macam mana isi dia? Serupa je? super. Serupa je. RM4.5? RM4.5. Saya Jafarawat Kota Baru. Masuk Pondok. Jafarawat. Sama je isi dia. Saya tu RM2 ke RM3. Hak style lama. Okeylah. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.